أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واقتفى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita mengatur kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat kita teruskan lagi perkongsian kita bersama dengan silsilah kuliah online anjuran akademi Tarbawi insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan perkongsian kita menggunakan buku Arba'in Tarbawiyah, 40 hadis berkaitan dengan tarbiyah ataupun bagaimana nak mendidik jiwa kita, hati kita supaya insyaAllah kita dapat menempuhi kehidupan kita seharian insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita akan membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil dalam buku ini di bawah tajuk Munazzam fi syu'unihi, tersusun di segi urusan kehidupan kita insyaAllah. Jadi saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, hadis an Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال. Saya ulang lagi sekali. إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال. Saya ulang lagi sekali. إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis rawahu Ibnu Sunni. Jadi kalau kita melihat kepada sedikit penjelasan kepada hadis ini, di mana dalam buku ini dia menceritakan asbabul wurud, sebab-sebabnya kita kata kalau asbabun nuzul sebab turun, asbabul wurud sebab kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hadis ini adalah di mana hadis ini memiliki kisah, satu kisah, satu cerita lah, di mana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Ada sekelompok para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunggu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dengan pintu lah, ataupun di hadapan pintu rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka. Kebetulan di dalam rumah terdapat beberapa kita kata buah ataupun cawan yang berisi air. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercermin pada air tersebut. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dalam cawan tu ada air. Kemudian dalam air nampak bayang-bayangan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok ayat tersebut, nak tengok bagaimana kondisi ataupun keadaan Nabi SAW itu sendiri. Kemudian Nabi SAW kita kata menyikatkan rambutnya, kemudian mensayatkan janggutnya, Nabi SAW. Lalu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapakah engkau melakukan hal demikian?" Pasal apa Nabi SAW buat macam tu? Tengok ayah, kemudian betul rambut, kan, betul-betul janggut, kan, nampak lebih kemas dan sebagainya. Lalu Aisyah tanya, pasal apa buat macam tu Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, ya, apabila seseorang lelaki hendak keluar menemui saudaranya, maka hendaklah ia mempersiapkan dirinya, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Indah dan suka kepada keindahan. Ini.
Bila mana keadaan begitu, lalu Rasulullah SAW kata kepada Sayyidatina Aisyah, "Idza kharaja ar-rajulu ila ikhwanihi falyuhayyi min nafsihi fa innallaha jamilun yuhibbul jamal." Masya-Allah. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat sedang pendengar sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita melihat kepada hadis ini, kan, Nabi SAW nak berjumpa dengan para sahabat yang datang ke rumah dia. Kan, Nabi SAW kita kata kemaskan diri dulu. Kemaskan diri, kemaskan rambut, kemaskan janggut. Mungkin di situ kalau kita ni betulkan baju, hutang pakai ke tak pakai, elok ke tak elok, kain kalau pakai kain macam mana, pakai seluar macam mana dan sebagainya. Maksudnya kita nak kena memperkemaskan, taklah nampak cacat sangat diri kita, taklah nampak teruk sangat diri kita bila kita bertemu dengan tetamu dan sebagainya. Jadi Nabi buat macam mana? Nabi tengok dekat ayak, kat cawan tu ada ayak, Nabi tengok bayang-bayang tu, nampak kemas. Nabi SAW jumpa, kan? Dan Aisyah tanya kepada Nabi SAW, pasal apa buat macam tu? Nabi kata, kalau kita nak bertemu dengan seorang saudara kita, maka kita nak kena mempersiapkan diri kita. Sesungguhnya Allah itu maha cantik, ataupun Allah itu maha indah, dan Allah suka kepada keindahan dan juga kecantikan. Masya Allah. Ini hadis yang kita melihat nak mendidik kita, nak mentarbiah kita, tarbiah jiwa kita, tarbiah badan kita, tarbiah zahir kita, dan juga tarbiah batin kita, jiwa hati kita, supaya kita ini sentiasa berada dalam keadaan yang kemas, sentiasa berada dalam keadaan yang kita kata baik dan sebagainya, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat sedang pendengar sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, kalau kita melihat kepada hadis ini, kita tengok sedikit hikmah tarbawiyah, kan? Kalau saya tak baca pun, tuan-tuan dan puan-puan yang saya rasa sedang pendengar sekalian dapat menilailah. Hadis ini nak menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW sentiasa menjaga penampilan diri, sentiasa menjaga kita kata kondisi, sama ada di segi pakaian, sama ada di segi kekemasan dan sebagainya, kan? Sebab itu merupakan satu kita kata image yang perlu kita jaga, image yang perlu untuk kita kita kata pelihara, supaya insya-Allah, kan, apa yang ada daripada kita ini, di situ kita nak kita kata bukan kita nak menampakkan kecantikan itu, keindahan itu, sebenarnya kita nak mendidik jiwa kita supaya sentiasa bersedia dalam keadaan yang kemas, yang cantik, yang kita kata yang rapi dan sebagainya, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat sedang pendengar sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita melihat sedikit beberapa hikmah tarbawiyah yang kita boleh ambil daripada hadis ini, insya-Allah. Okey, hikmah tarbawiyah yang pertama adalah disebut di sini keperluan untuk kita mempersiapkan diri kita. Keperluan atau perlunya untuk kita persiapkan diri kita dalam keadaan apa keadaan pun, dalam apa situasi pun, kita nak kena pastikan diri kita ini dalam keadaan yang kita kata kemas dan tidak nampak cacat celah dan sebagainya. Walaupun kita datang, mungkin kita ada di rumah, tetamu datang, kita nak kena kemaskan diri kita. Kita nak keluar, sudah pastilah kita kemaskan diri kita. Kita nak pergi bekerja, kita kena kemaskan diri kita. Kita nak pergi ke mana? Berjalan-jalan, bersiar, lagi tak boleh lah, kan? Tapi ke depan maksudnya, bila kita keluar daripada rumah kita, maksudnya kita nak kena mempersiapkan, nak kena kemaskan diri kita daripada kita kata kecacatan ataupun kotoran dan sebagainya, kan? Kalau melihat kepada hadis tadi tu, Nabi dalam rumah, Nabi nak keluar jumpa para sahabat, Nabi kemaskan diri. Nabi tengok ayak, kita kat sini ataupun kita hari ini di rumah kita penuh dengan cermin. Di rumah kita penuh dengan kita kata cermin. Cermin boleh tengok, cermin selinder pun nampak rupa kita macam mana. Cermin hak benar pun ada. Dan kadang-kadang kita tengok satu kita kata cermin itu nampak keseluruhan badan. Daripada atas sampai ke bawah cermin punya besar. Kan? Nak ceritanya bahawa kita boleh melihat bagaimanakah penampilan kita dan kita memperbaiki dan kita memperkemaskan penampilan kita, insya-Allah. Jadi yang pertama,
keperluan ataupun perlunya untuk kita nak kemaskan diri kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyukai kepada kekemasan dan juga kecantikan dan juga keindahan. Bila Allah suka, kita buat apa yang Allah suka, Masya Allah, satu perkara yang sangat baik, satu perkara yang sangat digalakkan oleh Allah dan juga dalam Islam itu sendiri. Kan? Jadi nak katakan di sini, perlunya untuk kita nak siapkan diri kita, nak kita kata kemaskan diri kita ini memang sangat-sangat perlu. Segi pakaian kita, yang dari segi kita kata mungkin keterampilan kita. Hari ini kebetulan kemarin saya baru gunting rambut, tidak serabai jugalah, kan? Tapi alhamdulillah, maksudnya kita rasa kita perlu untuk kemas, kita kemas, kan? Mungkin orang tu penampilannya dengan rambut panjang nampak kemas, okey, silakan. Tapi yang pastinya dia nak kena ada kekemasan, nak kena ada kita kata keterampilan yang nampak baik, nampak kemas, supaya tidak dipandang buruk oleh orang lain. Dan ini yang pertama, hikmah tarbiyah yang disebutkan, idza kharaja ar-rajulu ila ikhwanihi, apabila seorang itu nak keluar bertemu dengan saudaranya. Maksudnya nak keluar, nak berjumpa dengan siapa, dengan orang, dengan tetamu ke, ataupun dengan siapa-siapa saja, maka kita nak kena kemaskan diri. Itu juga di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka kepada kecantikan, Nabi suka kekemasan, Nabi suka kita kata benda yang rapi dan sebagainya. Kan? Contoh, kalau kita kata kalau seorang itu orang perempuan, maksudnya dia nak kena kemaskan dari segi mungkin tudungnya, mungkin pakaiannya, kasurnya. Begitu juga lelaki, bajunya, kalau kopiah-kopiahnya, songkok-songkoknya. Maksudnya pada langkah kemas, barulah orang-orang kita kata selesa dengan kita. Kalau kita dalam keadaan serabai, rambut cacok, rambut tak ketahuan rupa, baju pun kita kata tak kemas dan sebagainya, maksudnya di situ penampilan kita tak kemas, jadi segi kita nak berhubung dengan orang pun mungkin agak kita kata sukar dan juga susah. Kan? Jadi itu yang pertama, kita nak kena jaga penampilan diri kita di mana saja kita ada. Kan? Hatta kita di rumah pun kita kena jaga. Penampilan ni kita boleh melihat ataupun kita boleh kaitkan dengan aurat. Di rumah, dalam rumah kena ada jaga aurat. Di luar rumah lagi-lagilah kena jaga aurat. Ya, dalam rumah lelaki kena jaga aurat, perempuan pun kena jaga aurat. Ada auratnya. Kan? Tak boleh ikut suka, dalam rumah ikut suka anak bantai, tak boleh. Sebab di sana ada adab dan ada akhlaknya. Anda bersama-sama dengan pak suami dengan isteri, ibu dengan ayah, kita kata ibu dengan anak, bapa dengan anak, semua itu perlu kita jaga. Sebab dia akan memberi kesan, kalau kita tak jaga, dia akan memberi kesan yang negatif kepada perkara-perkara yang lain. Okey, itu yang pertama. Maksudnya keperluan atau perlunya untuk kita nak kena kita kata menjaga keterampilan diri kita. Kemudian yang kedua, keperluan juga untuk kita nak menjaga penampilan zahir. Ini kadang-kadang orang akan setengah-setengah orang dia ambil satu benda yang enteng. Penampilan zahir kita perlu kita jaga. Penampilan luaran kita ini perlu kita jaga. Sebab apa? Dengan kita menjaga penampilan luaran ini, insya-Allah kita akan menjaga penampilan dalaman kita. Ya, tapi kalau kita tak jaga penampilan luaran, mungkin juga orang tu tak jaga penampilan dalaman dia. Tapi kita tak boleh kata contoh, kita melihat, kadang-kadang kita melihat orang alim dulu, kadang para-para tok wali, pakaian mereka biasa ya, tapi hati mereka masya-Allah. Kan? Dalam konteks yang kita kata itu mungkin lainlah. Tapi yang kehidupan kita harian ini, penampilan zahir kita nak kena jaga. Penampilan zahir kita nak kena jaga. Kenapa? Bila kita menjaga penampilan zahir, insya-Allah kita akan juga berusaha menjaga penampilan batin hati kita. Kan? Penampilan hati macam mana? Maksudnya kita duduk seorang-seorang, kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sebab di depan orang ramai kita tahu, baju kena kemas. Kalau tak kemas, orang tak respect, ataupun orang tak berkawan dengan kita, ataupun dan sebagainya. Kan? Sama juga bila kita dapat, kita kata dalaman kita ini, penampilan dalaman kita dapat jaga. Maksudnya kita duduk seorang pun kita tahu Allah melihat, Allah memerhati, Allah sentiasa memantau apa yang kita lakukan. Itu yang kedua. Maksudnya keperluan juga, bila kita keperluan kepada penampilan diri satu, penampilan diri secara zahir pun kita nak
nak kena jaga. Jangan pakai selekeh dan sebagainya. Pakailah, carilah pakaian yang kemas, yang bersih, yang smart, yang cantik, supaya insya-Allah bila kita pakai, insya-Allah orang akan sentiasa senang dengan kita, dan kita juga akan senang dengan orang lain, insya-Allah. Kemudian kita melihat juga beberapa hikmah yang lain. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau kita melihat kepada hadis tadi, kita bacakan di sini, idza kharaja rajul ila ikhwanihi, bila seorang itu keluar bertemu saudaranya, maka hendaklah ia mempersiapkan dirinya, jiwanya ataupun dirinya lah. Fa innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada keindahan. Sesungguhnya Allah Subhanahu maha cantik dan suka kepada kecantikan. Allah Maha Indah, suka kepada keindahan. Jadi kita nak kena buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suka, apa yang Allah Subhanahu wa taala nak. Kan? Allah Subhanahu wa taala nak kita cantik, maka kita buat, kita bagi cantik. Allah Subhanahu wa taala nak kepada kita jadi baik, maka kita buat jadi kita jadi baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak supaya kita kemas, maka kita nak kena buatkan diri kita menjadi seorang yang kemas. Pentingkan kekemasan, pentingkan kita kata ke benda-benda yang rapi dan sebagainya, insya-Allah. Jadi bila kita nak Allah Subhanahu wa taala suka kepada kita, kita buat apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala suka. Sebab disebut di sini, innallaha jamil. Sesungguhnya Allah itu maha cantik, maha indah. Yuhibbul jamal. Allah suka kepada keindahan, kecantikan. Kan? Kita ni kalau kita suka kepada kecantikan, insya-Allah, kan? Di sana lidah kita, hatta hati kita pun akan menyebut masya-Allah, subhanallah, cantik. Kita duduk tepi laut, kita kata subhanallah, cantik. Kita duduk tepi benang, masya-Allah, cantiknya. Hari ni kita tengok, kalau di kampung, musim kalau belah-belah utara lah, belah-belah Penang sini, tengah kita kata menuai padi. Padi menghijau, padi menguning, padi menguning. Kan? Padi tengah kuning dan tengah orang duk tuai sekarang. Masya-Allah. Dia ada satu view yang cantik. Saya nak buat live belakang benang pun tak boleh. Kenapa cuaca yang agak panas ni, sekejap lagi dia tak jadi. Nak duduk setengah jam pun boleh tahan nanti. Kan? Berpeluh. Kan? Jadi nak ceritanya bahawa bila kita suka kepada kecantikan, insya-Allah hati kita, lidah kita atau lisan kita yang sentiasa menuturkan tasbih-tasbih atau puji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kalau kita pergi ke tempat-tempat yang tinggi, kemarin Highland dan sebagainya, kita pergi melawat ladang bunga, kan, kita pergi tengok strawberry dan sebagainya, masya-Allah. Maksudnya keluar di mulut kita ini semuanya lafaz-lafaz yang baik. Semua lafaz-lafaz yang menjurus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tapi kita kena kaitlah persediaan hati kita, persediaan dalaman kita, persediaan zahir kita, luaran kita. Bila kita buat penampilan yang baik, insya-Allah, kan, di sana magnet-magnet kebaikan-kebaikan yang lain dia akan datang dan akan mendidik jiwa kita dan akan melahirkan di segi kita kata anggota badan panca indera kita, insya-Allah. Kan? Jadi saya nak sebut di sini bahawa innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah, Maha Cantik, dan Allah suka kepada keindahan dan juga kecantikan. Maka kita carilah jalan bagaimana untuk kita mencantikkan diri kita, sama ada cantik itu dari segi luaran zahirnya, kekemasan pakaian kita dan penampilan kita, dan juga kekemasan penampilan kecantikan dari segi zahir batin kita juga kita nak kena jaga. Kan? Bila kedua-kedua unsur ini baik, zahir baik, batin pun baik, masya-Allah, pasti manusia akan suka kepada kita dan juga pasti Allah Subhanahu wa taala akan cinta dan sayang kepada kita dan kita akan diberi kita kata nikmat-nikmat yang berbagai, insya-Allah. Jadi nak katakan di sini bahawa hadis ini secara umumnya nak menceritakan kepada kita bahawa bila mana kita nak bertemu dengan sesiapa sahaja, perlu untuk kita tengok penampilan kita. Yang perlu untuk kita tengok penampilan diri kita. Bila kita melihat penampilan diri kita baik, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala juga dah jamin, innallaha jamil yuhibbul jamal.
Jadi saya rasa hari ini sedikit saja perkongsian kita, kerana apa? Ada beberapa perkara yang perlu saya selesaikan selepas pada ini. Moga-moga insya-Allah penitilannya kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang pada minggu hadapan. Moga-moga insya-Allah memberi sedikit inspirasi ataupun memberi sedikit maklumat dan juga kita dorongan kepada kita untuk kita menjaga penampilan diri kita, dengan bila mana kita bertemu dengan manusia ataupun dengan orang yang lain, dan kita yakin Allah itu Maha Indah dan Allah suka kepada keindahan. Wallahu alam, sekali itu saja insya-Allah. Saya mohon maaf hari tidaklah lama sangat kerana ada beberapa perkara untuk diselesaikan. Moga-moga insya-Allah kita akan bertemu pada minggu hadapan, dan saya akan detailkan berkaitan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Idza kharaja rajulu ila ikhwanihi falyuhayyi min nafsihi fa innallaha jamilun yuhibbul jamal. Wallahu alam. Sekali itu saja. أكتفي بهذا القدر من الكلام، والله تعالى أعلم، وخير الكلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan, insyaAllah.